cerita. Alright. Baru-baru ni timbul isu. Okay, isu dia apa? Isu dia seperti yang kita tahu, apa orang kata, pengampunan Najib lah. Isu pengampunan Najib. So bila isu pengampunan Najib ini termeteri, kata-kata telah dijalankan dan dilaksanakan, apa yang berlaku adalah ada di antara rakyat yang tak puas hati. Okay. Saya sengaja tak nak ulas isu ni panjang sebenarnya. Lepas saya buat satu video sebelum berita pengampunan itu dikeluarkan, itu video lah saya mengenai pengampunan tersebut, apa yang saya jangka, dan macam saya kata dalam video tersebut, saya menjangkakan ada ura-ura mengatakan separuh hukuman atau penjara itu dikurangkan, dan benar. Daripada 12 tahun jadi 6 tahun. Baik. Jadi kita akan cerita ujung nanti mengenai pembebasan Najib yang mungkin akan berlaku tidak lama lagi. Namun begitu, ada banyaklah yang menyuarakan pendapat tak puas hati dan sebagainya, termasuk daripada kedua-dua pihak. Daripada yang menyokong Pakatan Harapan pun ada tak puas hati, yang menyokong UMNO pun ada tak puas hati. So akhirnya tindakan dan keputusan tersebut sebenarnya tidak memberi keuntungan pun kepada kerajaan, tidak juga memberi keuntungan kepada politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan untuk 6 tahun itu, saya boleh kata in my personal opinion, dia memberi backlash daripada penyokong Pakatan Harapan. Dalam masa yang sama juga ada backlash daripada penyokong Najib, terutama dalam UMNO. Kenapa? Sebab penyokong Najib dan juga mereka yang berada di dalam UMNO memahukan supaya apa orang kata, pembebasan 100%. Penyokong Pakatan Harapan juga pula on the other hand merasakan bahawa tidak patut dikurangkan hukuman dan patut diteruskan. Kenapa nak bagi diskaun pula kepada hukuman-hukuman tersebut? So kedua-duanya akhirnya jadi backlash kepada keputusan ini. Sebab itu dalam perbincangan saya dengan kawan saya tadi lah, saya kata adalah lebih baik sebenarnya, tapi saya tahu ini bukan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi ramai orang tak puas hati. Tapi tak apa, kita akan tengok ujung nanti. Saya kata adalah lebih baik sebenarnya kalau dia tak ampunkan terus, ataupun beri pengampunan penuh. At least salah satu grupnya akan puas hati. Kan? At least lah salah satu grupnya akan puas hati. But now, keputusan itu kedua-duanya tak puas hati. Dan antara yang tak puas hati adalah Bersih. So Bersih mengatakan tempoh hari, Bersih ni kalau siapa yang dulu pernah ikut Bersih, apa orang kata, dia orang yalah pasal Bersih dan sebagainya kan, demo untuk pilihan raya Bersih dan sebagainya, mereka antara kumpulan mengatakan mereka tak puas hati. Jadi mereka mengatakan bahawa tidak mustahil akan mengadakan demo dalam masa yang terdekat. Disebabkan itu, maka polis datang ke pejabat Bersih. Okey. Polis berkumpul di dekat pejabat Bersih. Apa khabar reformasi? Ini polis tersebut, gambar polis. Bersih menyela kehadiran ramai pegawai polis di kawasan pejabat mereka di Petaling Jaya ketika sidang media berkaitan pengurangan hukuman terhadap Najib. Menyifatkan apa yang berlaku sebagai gangguan, kumpulan berdesak itu menyindir Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution yang menjaga hal ehwal polis. Lama tak jumpa, apa khabar reformasi? Katanya di X kepada Saifuddin yang juga Setiausaha Agung PKR. Bersih juga memuat naik gambar polis dan sekumpulan anggota berkumpul di sekitar pejabat mereka. Kehadiran ramai pegawai polis susulan sidang akhbar berkaitan permohonan pengampunan Najib dan tuntutan reformasi 100%. Adakah gangguan sebegini benar-benar mesej yang hendak disampaikan oleh kerajaan bandar ni? Soal mereka di media sosial. Semalam Bersih tidak menolak kemungkinan berdemonstrasi bagi membantah pengurangan hukuman Najib dalam kes penyelewengan dana SRC International. Pengerusi Badan Pemantauan Pilihan Raya Muhammad Faizal Abdul Aziz berkata mereka menuju ke arah itu tetapi perlu membina momentum dahulu. Bersih menolak pengurangan hukuman terhadap Najib atas alasan ia menggugat kepercayaan rakyat terhadap sistem negara. Bersih berkata keputusan Mahkamah Konstitusi mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib jelas menunjukkan dia merompak wang negara. Sementara itu, Presiden Bersih Muhammad Faizal Abdul Aziz memberitahu Malaysia kini kira-kira 10 anggota polis berada di sekitar pejabat mereka. Mereka bagaimanapun hanya menyedari setelah sidang media selesai. Mereka memakai pakaian seragam tidak masuk ke pejabat, mereka juga tunggu di bawah. Tapi kami tidak pasti ada pegawai cawangan khas masuk ke dalam sidang media, katanya. Faizal juga berkata terdapat 2 trak polis dan beberapa motosikal polis dilihat di kawasan itu. Dia juga mendedahkan mereka meninggalkan kawasan setelah selesai media tamat. Mungkin sebab tidak ada kontroversi jadi mereka pergilah, katanya. Sementara itu dalam status lain, Bersih juga memberi bayangan akan mengadakan perhimpunan bantahan susulan perkembangan tinggi ini. Belum beli garam lagi, kata NGO itu. Di Malaysia, peserta demonstrasi biasanya akan menggenggam sedikit garam bagi mengurangkan gas pembedih mata. Lembaga pengampunan mengumumkan hukuman penjara Najib
dikurangkan daripada 12 kepada 6 tahun penjara dan denda daripada 210 kepada 50 juta. Alright. So dalam hal ini kita kata, adakah terdapat intimidasi? Adakah terdapat intimidasi? Dan akhirnya salah seorang ahli parlimen DAP Bangi mempersoalkan tindakan polis tersebut. MP persoal kehadiran ramai polis di pejabat bersih. Kehadiran ramai polis dan juga pegawai polis dan anggota pada sidang media anjuran bersih hari ini boleh dilihat sebagai salah satu bentuk gangguan terhadap orang ramai, kata Ahli Parlimen Bangi Syahrizan Johan. Ahli Parlimen DAP itu juga turut mempersoalkan keperluan mengerahkan ramai anggota polis dalam sidang media berkenaan. Saya tidak nampak ada keperluan untuk kerahkan sebegitu ramai anggota hanya untuk sidang media. Kita akan dilihat sebagai satu bentuk intimidasi. Ini akan dilihat sebagai bentuk intimidasi dan amalan seperti ini tidak patut jadi kebiasaan di bawah kerajaan madani. Syahrizan turut meminta Ketua Polis Negara Razudin Husin dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin supaya melihat kembali pendekatan digunakan oleh pihak berkuasa. KPN dan Menteri Saifuddin harus lihat semula pendekatan pihak polis. Jangan sia-siakan perjuangan kita untuk menentang segala bentuk intimidasi penguasa selama ini, katanya. Awal hari ini Bersih menyelar kehadiran ramai anggota dan pegawai polis di kawasan pejabat mereka di Petaling Jaya ketika sidang media mengadakan pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri. Menyifatkan apa yang berlaku sebagai gangguan, kumpulan mendesak itu menyindir Saifuddin yang menjaga hal ehwal polis. Saya akan jawab benda ni, cerita tentang apa yang Bersih katakan tadi. And I'm surprised sebenarnya begitu lemahnya kita dalam menjelaskan perkara apa yang Bersih sebut tadi. Begitu lemahnya kita dalam menyatakan apa yang Bersih sebut tadi. Now, jawapan kepada apa yang Bersih sebut tadi tu, saya nyatakan sekarang ini. Ini apa yang disebut oleh Syafi'i Muhammad peguam kepada Najib. Lembaga Pengampunan cadang Najib habiskan hukuman penjara, Syafi'i. Surat yang mempunyai cop mohor yang di-Pertuan Agong sebelum ini menunjukkan kemungkinan wujud perbezaan pendapat antara Seri Paduka Baginda dan Lembaga Pengampunan berkaitan hukuman Najib. Surat itu dibacakan oleh Peguam Najib Syafi'i Abdullah hari ini yang mendedahkan Lembaga Pengampunan tidak menasihat Agong mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri itu. Saya ulang, Syafi'i, Peguam Najib hari ini mendedahkan Lembaga Pengampunan tidak pun menasihat anggota Agong yang Pertuan Agong untuk mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri itu. Syafi'i berkata, pengumuman dalam surat itu dibuat oleh Menteri Wilayah Zaliha Muhammad. Katanya, ia menyebut bahawa Lembaga Pengampunan berdasarkan Perkara 42 menasihat Agong supaya Najib meneruskan baki hukuman. Bagaimanapun kata Syafi'i, surat itu juga menyebut titah Agong bahawa adalah munasabah pada khidmat beta, belas kasihan patut diberi kepada Najib. Surat itu mengandungi perintah Sultan yang menjalankan kuasa baginda di bawah Perkara 42 supaya hukuman terhadap Najib dikurangkan separuh dan denda dikurangkan kepada 50 juta. Perkara 42 berkaitan kuasa pengampunan membentuk Lembaga Pengampunan. Syafi'i berkata surat itu ditandatangani oleh Zaliha diterima oleh Najib sebagai pihak terlibat. Bagaimanapun, peguam itu menyatakan keraguan sama ada surat itu ditulis pada 29 Januari, hari Lembaga Pengampunan memutuskan permohonan Najib. Dia membayangkan ia ditulis setelah bahagian undang-undang mengeluarkan kenyataan yang mengumumkan keputusan pengampunan pada 2 hari bulan Februari. Katanya surat itu tidak mengandungi kesilapan seperti kenyataan 2 Februari, antaranya menyebut Najib memperoleh pengurangan denda sebanyak 50%. Terdahulu, dalam sidang akhbar, Syafi'i membayangkan Sultan Abdullah mahu memberikan pengampunan penuh kepada Najib. Saya diberitahu dan saya yakin ia berlaku. Jika tidak, saya tidak berani beritahu kamu bahawa 29 Jan yang di-Pertuan Agong memikirkan untuk memberi pengampunan penuh. Tetapi baginda mahukan kepastian, dakwa Syafi'i. Dia mendakwa Agong kemudian memberikan kertas undi kepada 4 anggota tidak tetap Lembaga Pengampunan supaya menjawab soalan sama ada pengampunan penuh patut diberikan. Lembaga pengampunan itu sepatutnya hanya mempunyai 3 anggota tidak tetap di samping Agong, Peguam Negara dan Menteri Wilayah. Syafi'i kemudian dia berkata dia tidak tahu keputusan undian itu, tetapi ia kemudian membawa kepada keputusan hukuman Najib diringankan tanpa pengampunan. Katanya perkara itu menunjukkan Agong punya hak mutlak untuk memutuskan pengampunan, tetapi baginda memilih untuk mendengar pandangan pihak lain. Syafi'i juga mendedahkan bahawa Najib mempertimbangkan untuk membuat permohonan pengampunan baru bagi mendapat pembebasan. Daripada kenyataan Muhammad Syafi'i ini, kita kata Syafi'i Muhammad ini, iaitu lawyer kepada Najib ini, sebenarnya kalau betul kenyataan ini sebagaimana saya baca, sebenarnya Lembaga Pengampunan mencadangkan supaya tidak ada pengampunan.
Ini yang beliau nyatakan tadi, kita baca tadi. Tidak ada pengampunan kepada Najib. Okey. Namun begitu, baginda pass around the paper, kata Muhammad Syafi'i tadi dah. Syafi'i Muhammad tadi lah. And then vote keluar, and then baginda decide otherwise. Okey, yang pertama. Betul, setuju 100% ini adalah kuasa yang di Pertuan Agong. Kita salahkan lembaga pengampunan. Orang salahkan apa orang kata Perdana Menteri. Sedangkan Perdana Menteri tidak ada di dalam lembaga pengampunan tersebut. Tak tahulah kalau you can say otherwise lah kan. Sebab sebelum ini Perdana Menteri adalah Menteri Wilayah. Tetapi sebaik saja dilantik Dr. Zaliha, maka Menteri Wilayah itu adalah Dr. Zaliha. Jadi beliau duduk di dalam pengampunan, di dalam lembaga pengampunan. Dan menurut Syafi'i sendiri mengatakan tadi bahawa keputusan ataupun advice, nasihat lembaga pengampunan is otherwise, meneruskan baki hukuman. Erti kata no pardon. That was the advice. Tetapi yang di Pertuan Agong atas belas ihsan baginda memberikan. Mungkin baginda merasakan bahawa langkah tengah itu adalah ambillah 6 tahun dan juga pengurangan denda 76%, bukan 50%, 76% kepada 50 juta daripada 210 juta. Atas belas ihsan. Mungkin baginda merasakan Najib ada jasanya dan sebagainya kepada negara, maka dikurangkanlah hukuman tersebut. Now, kalau kita jelaskan sebegini tuan-tuan, alright, kalau kita go all out sebegini dan kita ceritakan sebegini, saya rasa rakyat mudah faham. Satu, pada nasihat lembaga. Kedua, kepada prerogatif ataupun keputusan sole discretion, budi bicara yang di Pertuan Agong. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Masing-masing menjalankan tugas dan tanggungjawab di dalam prosedur masing-masing. Di dalam kerangka yang diberikan kepada masing-masing. Kita tak boleh nak salahkan. Jadi bila Bersih menyatakan yang sebaliknya, di mana reformasi dan sebagainya, dan nak mengadakan demo, soalan kita, Bersih nak mengadakan demo terhadap siapa? Adakah Bersih nak mengadakan demo terhadap yang di Pertuan Agong? Ini soalan kita kena tanyakan. Adakah tuan-tuan yang nak menyertai demo Bersih kerana mengurangkan hukuman Najib itu, tuan-tuan hendak turun ke Padang untuk nak berdemonstrasi terhadap yang di Pertuan Agong? Kerana apa? Kerana apabila lembaga pengampunan telah mengukakan pandangan, yang di Pertuan Agong menyelisih pandangan tersebut, maka pandangan ataupun final decision bagi yang oleh yang di Pertuan Agong itulah yang termaktub and become the law. Menjadi undang-undang yang diterima pakai. Faham maksud saya tak? So, akhirnya kepada itu. Now, soalannya tuan-tuan, ni dah 5 hari. Kenapa tak ada orang jelaskan macam mana saya jelaskan ini? Kenapa tak ada orang jelaskan sebagaimana saya jelaskan ini? Kan? Kenapa sampai 5 hari perkara ni berlaku? Nobody is explaining the way this is. Ada yang kata, oh ini semua keputusan ini Pertuan Agong. Ya, ada penjelasan itu. Tetapi orang masih tertanya-tanya. Iyalah, keputusan yang di Pertuan Agong. Tapi adakah atas nasihat lembaga pengampunan? Nobody dare to say lembaga pengampunan tu. Kenapa? Sampai ada yang minta supaya lembaga pengampunan kena telus dan dedahkan apakah yang dinasihat kepada yang di Pertuan Agong. Memanglah bukan, tak perlu pun. Tetapi ada certain benda kita nak kena cerita. Dan akhirnya Tuhan Maha Kuasa kan, God is great, yang dedahkan Syafi'i sendiri, Peguam Najib sendiri yang dedahkan. Peguam Najib sendiri yang dedahkan.